Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan. Kita bersama dalam episod kedua siri video Pertahankan TH. Jadi setelah dalam episod yang pertama kita tekankan bahawa TH ini pada dasarnya adalah sebuah badan yang mengumpul deposit para penyimpan, kemudian laburkan menjana keuntungan yang secukupnya untuk menampung kos subsidi haji, menampung kos operasi dan hibah. Jadi with that in mind, dalam episod kali ini kita tinggalkan sekejap tabung haji. Kita lihat sebuah analogi untuk memudahkan perbincangan. Saya namakan sebuah syarikat pelaburan, syarikat Oren. Okey, katakanlah syarikat Oren ini menerima wang pelaburan daripada Pak Samad dan Mak Ros. Pak Samad dan Mak Ros melabur sebanyak RM30,000. Jadi, saya sebagai pemilik syarikat Oren menggunakan duit RM30,000 itu dan saya niagakan. Tahu-tahu selepas setahun, saya mengalami kerugian. Sekarang, pelaburan asal yang bernilai RM30,000 itu hanya tinggal RM26,000. Maksudnya sudah kehilangan RM4,000. Dalam jumlah RM26,000 tadi, hanya RM6,000 tunai, manakala RM20,000 lagi adalah aset-aset lain. Jadi sekarang kalau saya bagi tahu dengan Pak Samad dan Mak Ros bahawa tahun ni saya kerugian daripada pelaburan yang diorang bernilai RM30,000 tinggal RM26,000, tentulah kedua-dua pelabur saya ini tadi akan marah dan minta saya memulangkan pelaburan mereka. Jadi tentunya saya tak mahu mereka marah. Saya beritahu mereka everything is okay. Perniagaan kita menjana keuntungan seperti yang kita harapkan. Dan tahun ini saya akan isytiharkan dividen kepada para pelabur sebanyak RM1,500 seorang. Jadi Mak Ros dan Pak Samad akan gembira dan terus melabur dengan syarikat saya, syarikat Oren. Jadi apa yang berlaku adalah saya sorokkan kerugian syarikat. Syarikat sebenarnya telah rugi RM4,000 tadi. Kemudian saya guna duit baki tadi, RM26,000 tadi, ada cash RM6,000. Saya ambil duit tu, dari RM6,000 tu, saya bagi RM1,500 kepada Mak Ros, RM1,500 kepada Pak Samad. Jadi sekarang ini syarikat saya yang dah kerugian tadi yang RM26,000 sekarang rugi lagi lah sebab saya bagi pula dividen dari RM26,000 dah tinggal RM23,000. Aset syarikat saya dah tinggal RM23,000. Tetapi kepada Pak Samad dan Mak Ros, dalam fikiran mereka, mereka ingat nilai pelaburan mereka di dalam syarikat saya ada berapa? Ada RM30,000 modal asal campur dividen tadi kan. Dividen RM1,500 seorang, RM3,000. Jadi sekarang Pak Samad dan Mak Ros ingat duit mereka yang ada dalam syarikat Oren adalah RM33,000. Padahalnya saya tahu syarikat saya sekarang hanyalah bernilai RM23,000. Saya dah rugi RM4,000, kemudian saya isytihar lagi dividen meninggalkan tinggal RM23,000. Inilah yang berlaku apabila pengusaha ataupun orang yang melaburkan duit-duit pelabur tadi tidak berlaku jujur. Perniagaan rugi tapi kita takut menerima backlash, takut pelabur lari sebagainya. Kita guna pelbagai trik untuk meyakinkan pelabur bahawa everything is okay, dan untuk tambah yakin lagi, kita bagi pula dividen. Adakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, sebab kalau syarikat saya rugi tahun ini dan saya sorok keadaan tu, maka kebarangkalian yang tinggi tahun depan rugi lagi. Jadi makin lama makin rugi. Tahun ini rugi dah tinggal RM26,000. Saya isytihar dividen pula, dah tinggal RM23,000. Tahun depan katalah rugi lagi. Dari 23 kata tinggal 18,000. Kemudian saya isytihar pula dividen, nak keep my investors happy. Isytihar lagi. Lama kelamaan duit
pokok duit prinsipal pelaburan tadi pun hilang. Semuanya hilang. Dan katalah saya mengambil masa 5 tahun untuk segalanya hancur. Tapi sepanjang 5 tahun tu, pelabur saya, Pak Samad dan Mak Ros ni happy. Sebab dia ingat dia dapat hibah setiap tahun. Sebab tu yang kita katakan, dalam mana-mana syarikat, mana-mana perniagaan, mana-mana pelaburan, kejujuran, transparansi itu penting. Para pelabur, para penyimpan, para pendeposit perlu tahu apa yang terjadi. Bila kita tahu apa yang terjadi lebih awal, maka kita boleh ambil tindakan yang sepatutnya. Contohnya, kalau dalam kes syarikat Oren ini tadi, kalau Pak Ros dan Mak Samad tahu awal-awal bahawa saya ni peniaga yang tidak cekap, saya buat perniagaan rugi, mereka boleh minta sama ada tukarkan saya, ambil pengurus yang lebih baik, ataupun mereka boleh simpan ataupun melabur di tempat lain. Jadi sebab itu, sekali lagi saya tekankan, setiap laporan kewangan, setiap akaun yang dibuat harus transparan. Kita tidak sepatutnya menyorokkan kerugian semata-mata untuk melindungi kelemahan pengurusan, salah laku dan sebagainya. Sebab itu, apabila PH mengambil alih kerajaan, ini antara langkah pertama atau langkah-langkah awal yang PH ambil untuk menyelamatkan tamu haji. Iaitu memastikan akaun tamu haji disediakan dengan penuh transparan, disediakan mengikut piawaian ataupun standard perakaunan yang diterima pakai di seluruh dunia. Ini bukan isu kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita sebagai penyimpan, duit tuan-tuan dan puan-puan ada, duit mak ayah kita ada, duit saudara mara kita ada dalam tamu haji, tentulah kita mahu tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam TH. Kita tidak mahu ada kerugian yang disorok atau ada masalah yang disorok awal-awal dan kita gagal mengambil tindakan, akhirnya masalah itu melarat. Seperti mana kalau kita sakit, tuan-tuan suka jumpa doktor yang bagi tahu tuan-tuan ni sakit, tak ada apa ni, pening biasa je, makan Panadol, atau kita nak doktor yang boleh memeriksa kita, detect apakah penyakit yang sebenar. Kalau betul penyakit itu kronik, kita dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okey, nanti dalam episod seterusnya kita akan menyentuh lebih dalam isu tamu haji. Setakat ini saja untuk episod kali ini. Terima kasih.